Hello guys, apa khabar semua? Kembali lagi ke channel Snow Prince. Hari ini kita akan membuka cerita mengenai seorang bayi yang mempunyai penyakit pembesaran badan yang tak normal. Cerita ini adalah berdasarkan manhwa yang bertajuk Collapse of the World as We Know It yang ditulis dan dilukis oleh Da Shu Jang. Tapi seperti biasa, sekiranya anda masih belum subscribe kepada channel Snow Prince, dipersilakan untuk anda menekan butang like dan subscribe untuk support channel ni. Without further ado, let's get right into it. Di bilik bersalin, seorang bayi perempuan selamat dilahirkan. Bayi tersebut mempunyai rupa paras yang normal dan kondisi badan yang normal. Nurse yang bertugas menunjukkan bayi tersebut kepada ibunya menyatakan bahawa bayi tersebut ialah perempuan. Ibu bayi tersebut tersenyum kerana bayinya terlihat sangat comel. Bayi tersebut kemudiannya perlu ditimbang untuk mendapatkan berat. Di sini, sesuatu yang aneh berlaku. Pemberat menunjukkan bahawa berat bayi tersebut ialah 5 kilogram. Kedua-dua nurse terpegun kerana berat tersebut agak tidak normal. Kemudian, salah seorang daripada nurse itu menyedari bahawa berat bayi tersebut terus bertambah dengan kadar yang tidak normal. Kini bayi tersebut tiba-tiba menjadi seberat 6 kilogram. Keadaan ini membuatkan nurse merasa hairan. Hal seperti ini tidak pernah berlaku di mana-mana hospital. Kelihatan sekarang pada saat ini bayi tersebut terlihat seperti berumur 3 tahun. Lalu ibunya yang baru tersedar menanyakan nurse tersebut tentang kondisi bayinya. Nurse tersebut kemudiannya menunjukkan kepada ibunya rupa bayi yang kini kelihatan seperti berumur 3 tahun. Ibunya terkejut dan bertanya mengapa bayinya boleh jadi sebesar itu sedangkan ia baru sahaja dilahirkan. Nurse tersebut tidak tahu bagaimana harus menerangkan situasi kepada ibunya. Dia menyatakan bahawa bayi tersebut terus membesar dengan kadar yang tidak normal dan ketika saat ini proses pembesaran itu masih lagi berlangsung. Dalam masa beberapa minit sahaja, bayi tersebut membesar kepada seorang remaja. Nurse pun tertunggu-tunggu bila pembesaran ini akan berhenti. Doktor pakar kemudiannya tiba setelah mendengar berita tentang bayi yang ganjil. Doktor bertanyakan mereka di mana bayi tersebut. Tapi di waktu ini, bayi tersebut telah pun membesar kepada seorang nenek tua. Dalam masa 10 minit saja, bayi tersebut membesar dan kini rupanya kelihatan berkedut dan tidak bermaya. Kadar pembesarannya berlaku dengan pantas dan dapat dilihat dengan mata kasar. Melihat kejadian ini, ibu bayi tersebut pengsan. Doktor menyatakan bahawa pada kadar ini sepatutnya manusia biasa sudah pun meninggal disebabkan usia. Akan tetapi, selepas beberapa minit, bayi tersebut masih lagi hidup. Ternyata, pembesarannya tidak menjejaskan nyawa langsung tetapi rupanya terlampau ganjil kerana lifespan-nya yang terlalu lama. Kini dia berumur 200 tahun, rupanya tidak lagi kelihatan seperti manusia. Malah lebih kelihatan seperti tengkorak hidup. Doktor kelihatannya tertarik untuk melihat transformasi manusia jikalau mereka tidak mati di mamah usia. Nurse pula kelihatan ketakutan dan menganggap sekiranya dia tidak mati dan kelihatan seperti itu, seeloknya dia mati saja kerana rupa bayi tersebut yang berubah kepada entiti yang bukan lagi dapat dikenali sebagai seorang manusia. Kini, bayi tersebut berusia 400 tahun, rupanya mempunyai unsur pokok dan evolusi ini kini telah menjangkaui manusia. Dan ia tidak tamat di situ saja. Bayi tersebut terus berevolusi. Kini bayi tersebut kelihatan seperti makhluk asing bercampur dengan pokok walaupun masih kelihatan ada unsur manusia di bahagian dadanya. Tetapi pada usia 1500 tahun, dia tidak lagi mempunyai unsur manusia. Evolusinya kini seperti makhluk dari dimensi lain. Dia mempunyai berbilangan tangan dan rupanya tidak dapat dibandingkan lagi dengan mana-mana makhluk di bumi. Doktor masih menunggu berapa lama lagi evolusi ini terus berlangsung sehingga nyawa bayi tersebut tamat. Selepas 3000 tahun, bayi tersebut menyerupai bentuk fetus yang besar yang dikelilingi dengan akar atau tangannya. Sepertinya ia akan berubah ke makhluk yang manusia tidak dapat bayangkan lagi. Kini bayi tersebut masih lagi membesar dan ceritanya tamat begitu sahaja. Bagi saya, chapter ni adalah yang paling menarik dalam manhwa ni. Kita tak dapat bayangkan rupa manusia sekiranya berevolusi dan tidak mati di mamah usia. Apa saja boleh terjadi dengan bayi tersebut selepas lebih 3000 tahun.
Penulis cerita ni sebenarnya amatlah imaginatif dalam menulis cerita dan bagi saya Siri ni sangat underrated. Malah ia menunjukkan bahawa mempunyai hidup yang lama tidaklah seindah yang kita fikirkan. Sebab itulah Tuhan telah meletakkan ajal yang sesuai untuk kita. Mungkin bagi sesetengah orang, mereka menganggap bahawa cerita ni tergantung dan tidak mempunyai penamat. Tetapi itulah point utama cerita ni. Ia sememangnya dicipta untuk tiada penamat dan membiarkan pembaca tu sendiri berimajinasi dengan apa yang terjadi seterusnya. Yang membuatkan pembaca seram kerana mereka tak pasti apa yang akan berlaku selepas tu, dan itulah elemen yang penting untuk diadaptasikan di dalam cerita seram. Tapi itu saja untuk video hari ini. Semoga anda terhibur. Sila tekan butang like dan subscribe untuk support channel ni supaya saya boleh berikan anda lebih banyak konten di masa yang akan datang. See you later.